Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada segmen kita Kultum bertajuk Senjata Akhir Zaman. Akhir zaman adalah satu zaman yang pasti akan datang. Kiamat sudah dekat, mustahil makin jauh. Banyak hadis daripada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang ancaman-ancaman akhir zaman. Saya ingin kongsikan satu hadis. Hadis daripada Ibnu Majah. Aku mendengar Ibrahim bin Sariyah berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Baginda memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi gemetar dan air mata berlinangan. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiat. Baginda bersabda, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Meskipun peringatan itu datang daripada seorang hamba Habasyi. Dan sepeninggalanku nanti, kalian akan melihat perselisihan sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Nabi meminta kita supaya gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigit dengan pegang. Ada dua perkara berbeza. Pasti gigit dengan gigi geraham tu lebih kuat maksudnya. Apa perkara yang dapat saya highlightkan daripada hadis tadi ialah pesanan Nabi supaya kita kuatkan iman dan takwa. Dengan ini kita wajib mempelajari Al-Quran dan tafsir Al-Quran dari guru yang benar. Apabila kita mendapat mempelajari Al-Quran dan tafsir Al-Quran dari guru yang benar, kita akan dapat memahami maksud Islam itu dengan benar, iman itu dengan benar. Secara tak langsung kita akan mendekatkan diri dan mendatangkan cinta pada Al-Quran. Bila datang cinta, pasti kita tidak akan tinggalkan pembacaan Al-Quran. Dalam masa yang sama, ingat hadis-hadis Nabi perlu kita peroleh daripada guru bersanad kerana sunnah-sunnah baginda ada dinukirkan di situ. Mengamalkan sunnah Nabi yang benar tidak mendatangkan kerugian pada kita kerana semuanya adalah kebaikan untuk kita. Apabila kita telah mencintai Al-Quran, apabila kita telah mengamalkan sunnah Al-Quran, sunnah Al-Quran dan juga sunnah Nabi, maka kita akan secara tak langsung meninggalkan perkara yang dimurkai Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang mana semua perkara yang dilarang Allah dan Nabi adalah untuk kebaikan kita sendiri. Saya ingin kongsikan sedikit tentang ancaman-ancaman di akhir zaman. Pertama, ancaman yang bagi saya sangat besar bagi umat akhir zaman adalah banyak ulama yang mencari keuntungan dunia dan menjual agama. Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dan menjual agama. Kata mereka lebih manis dari gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Apabila wujudnya ulama yang mencari keuntungan dunia dan mahu menjualkan agama, maka disitulah wujud ramai pula pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Ulama adalah orang kepercayaan kita. Pendusta dan pengkhianat akan wujud akibat tidak ada yang membimbing ke arah jalan yang manusia ke jalan yang benar. Sahabat Rasulullah banyak bertanya tentang ada zaman berkenaan dengan perkara ini. Apabila banyak pendusta, apabila ulama sudah tidak dapat dipercayai, maka telah hampir satu zaman di mana tidak ada lagi Islam kecuali hanya pada nama. Islam akan tinggal hanya pada nama. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjid yang indah akan kosong dari hidayah. Kosong dari hidayah bukan saja fizikal, tetapi masjid sudah bukan menjadi pusat ilmu lagi untuk rujukan umat-umat akhir zaman. Dan apabila generasi tidak dapat dibentuk, masjid tidak menjadi pusat pendidikan lagi, maka akan wujudlah golongan-golongan dan generasi akan datang yang pasti memusingkan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah aku melihat mereka. Bermakna dua golongan ini tidak ada lagi pada zaman Nabi. Pertama, penguasa yang memiliki cabuk, yang menggunakan kuasa autoriti.
Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Kita lihat saja anak-anak kita generasi sekarang yang tanpa rasa malu dalam diri mereka untuk berdepan dalam media sosial dan sebagainya dengan tidak berpakaian tetapi tidak berpakaian dengan sempurna. Sekali dapat disimpulkan di sini, insya-Allah pertama kita akan kena lakukan segalanya hanya kerana mengharap keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasan atau apa sahaja buat kerana hanya semata-mata mengharap keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situ ia akan membentuk diri kita menjadi orang yang jujur dalam tugas kita, yang mana bila kita tidak mengharapkan redha atau perhatian yang lain-lain selain Allah. Dan ingatlah, janganlah kita memilih untuk menjadi orang yang dusta. Kerana sedusta mana pun tipu daya kita, sebaik-baik pembalas tipu daya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, senjata yang seterusnya adalah ingat pesanan Nabi tadi, gigit dan gigerham, sunnah Nabi, dan ikutlah perintah dalam Al-Quran, kerana segala perintah yang Allah reka tu adalah untuk kita, untuk kebaikan kita sebagai hamba-Nya, sebagai makhluk yang diciptanya. Tanamlah rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rasa takut dan rasa malu ni sajalah benteng supaya kita sentiasa dalam landasan yang benar. Dan mudah-mudahan untuk menjadi umat akhir zaman ini, Allah tunjukkan kita yang benar itu benar, dan Allah tunjukkan kita yang batil itu batil, dan supaya kita dapat menjauhi kebatilan itu. Bersama-sama kita sentiasa memanjatkan doa agar terlindung dari fitnah Dajjal, fitnah dunia, dan sama-sama kita membawa sahabat-sahabat kita, diri kita dan keluarga kita ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar.